Yang Berhormat Pulai. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan Pulai, soalan nombor 6. Silakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Datuk Dian-Ketua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kerajaan Madani kekal komited memperkenalkan rang undang-undang pendanaan politik sebagaimana digariskan dalam strategi pembanterasan rasuah nasional 2024-2028. Kajian awal berkaitan RUU ini telah bermula sejak 2019 oleh Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC termasuk 2 sesi libat urus pada tahun 2022. Mulai Mei 2023, bahagian ahli ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri telah mengambil alih penyediaan rang undang-undang ini dan pada 8 September 2023, kerajaan memutuskan agar skop dasar rang undang-undang ini dirujuk kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas JKPK, Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi Dewan Rakyat. Susulan daripada itu, JKPK telah mengadakan 3 siri mesyuarat bagi meneliti parameter dan cadangan dasar rang undang-undang ini. Pada 12 Februari 2025, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri turut mempengerusikan mesyuarat bersama JKPK, Kumpulan Rentas Parti Politik Malaysia, JRPPM, serta kementerian dan agensi berkaitan untuk membincangkan hala tuju selanjutnya bagi rang undang-undang pendanaan politik. Untuk makluman lanjut, ahli yang berhormat, dalam usaha mengubal rang undang-undang ini, bahagian ahli ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan sebanyak 20 siri sesi libat urus SLU bersama pihak berkepentingan pada peringkat akar umbi. Daripada jumlah itu, 12 siri sesi libat urus peringkat negeri melibatkan penyertaan 1,544 peserta merangkumi pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri, parti politik, jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung dan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan, wakil Dewan Perdagangan, Persatuan Perniagaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Pertubuhan Masyarakat Sivil, ahli akademik dan golongan belia. Jelajah SLU ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan input akar umbi terhadap cadangan dasar rang undang-undang ini. Antara maklum balas utama yang diterima meliputi isu pendanaan awam bagi parti politik, keperluan pendedahan laporan kewangan parti kepada umum, hak sumbangan yang dibenarkan, serta kategori penderma yang boleh atau tidak boleh memberikan sumbangan. Selain itu, satu kajian persepsi umum sedang dijalankan pada masa ini oleh pasukan pengkaji diketuai oleh penyelidik daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta wakil daripada NGO dan CSO. Kajian ini telah dimulakan pada 1 September 2025 dan dijangka selesai pada 28 Februari 2026. Hasil dapatan SLU dan kajian tersebut akan digabungkan bagi membentuk parameter dasar RUU pendanaan politik. Cadangan dasar ini masih diteliti dan akan dirujuk kepada JKPK terlebih dahulu sebelum dibawa ke peringkat pertimbangan selanjutnya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Pulai, soalan tambahan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih juga kepada Timbalan Menteri yang telah menjawab soalan ini. Saya ingin dapatkan lebih penjelasan. Tujuan utama kita adalah untuk mengelakkan rasuah. Jadi di sana banyak akan berlaku syarikat-syarikat ni akan membiayai, mendanai ataupun menyumbang kepada parti politik tertentu. Di sana pula ada pula syarikat yang tidak memberi sumbangan. So ada 2 lah ya. Jadi bila katalah ada tender kerajaan dibuka, syarikat yang telah menyumbang tadi dapat pula. Yang tak menyumbang tak dapat. Jadi macam mana kita nak mengelakkan masalah Tuan Mahan menyatakan bahawa sekarang syarikat yang bagi dapatlah projek, syarikat yang tak bagi sumbangan tak dapat projek. So macam mana kita nak mengelakkan daripada ianya menjadi satu fitnah
Dan apakah parti-parti politik ini akan diaudit apabila dana awam itu masuk ke dalam akaun mereka? Terima kasih. Silakan Berhormat Menteri. Yang berhormat, kita perlu faham bahawa pengubalan rang undang-undang belum selesai. Masih dalam diskusi dalam perkara ini. Tetapi saya setuju kepada Yang Berhormat, persepsinya adalah bila adakah pihak yang menyumbang mendapat memperoleh kontrak dan sebagainya. Ini adalah satu di antaranya the core issue kenapa rang undang-undang ini telah diusaha sedang dibuat supaya mengatasi persepsi yang sedemikian dan juga mengelak pihak-pihak yang menyumbang wang kepada parti-parti politik atau individu atau yang tidak menyumbang, yang menjadi persepsi bahawa kerana mereka menyumbang, mereka mendapat kontrak dan sebagainya. Kita juga melihat kepada negara-negara lain di mana ada rang undang-undang yang setarafnya, di mana ia merangkumi semua aspek dan telah berjaya dalam beberapa dekad ini. Maka ini adalah dalam session yang last ini, dan saya percaya perkara yang dikatakan oleh Yang Berhormat akan diambil kira dan tindakan susulan akan dibuat tak lama lagi. Terima kasih. Apa yang dibangkitkan Yang Berhormat pula itu very relevant dengan izin. We should look into it. Baik, berikutnya saya silakan Yang Berhormat. Ya. Besut. Terima kasih, Datuk.